Jadi hadis berkenaan dengan semua perbuatan manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Khizamah an abihi radhiyallahu anhu, daripada Abu Khizamah rahmatullah alaih berkata, meriwayatkan, an abihi, daripada ayahnya, radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, qultu ya Rasulullah, beliau telah bertanya kepada Rasulullah, ara'aita ruqqan nastarqiha wa dawa'an natadawa'a bihi wa tuqatan nattaqiha. Dia ditanya pada Rasulullah SAW, adakah Tuhan berpendapat bahawa ruqyah ataupun jampi yang kami baca, ubat yang kami berubat dengannya, dan perisai yang kami gunakannya, hal taruddu min qadarillahi syai'a, adakah ia dapat mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hiya min qadarillah, ianya juga daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika Abu Khizamah rahmatullah alaih dimeriwayatkan bahawa ayah dia telah meriwayatkan satu hadis yang mana ayah dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Abi Khizamah ni telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu wahai Rasulullah dengan ruqyah yang kita baca ni, ataupun jampi yang kita baca, mentera yang kita baca, kemudian ubat yang kita makan, demam makan ubat, kemudian baik, demam makan ubat, sakit perut makan ubat, baik, sakit makan ubat, kemudian baik. Dan juga perisai yang kita guna ni masa perang ni, masa perang ni kita pakai perisai, ni kita berperang, musuh nak pancung kita elak pakai perisai, kena perisai, tak kena kita. Adakah perkara-perkara tersebut boleh mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang sakit, kena apa tu, sihir semua sebagainya, diruqyahkan kemudian baik, ataupun orang sakit makan ubat, makan pil, sembuh, pergi perang pakai perisai supaya apa, tak kena, ataupun pakai baju besi, ataupun kita sekarang pakai baju kalis peluru sebagainya ni, adakah benda-benda yang kita buat ni boleh ubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Ayat kepada Abi Khizamah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, hiya min qadarillah, perkara tersebut pun daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau orang sakit kena sihir, pergi jumpa dengan mu'alij, ataupun bomoh yang syar'i, kemudian berubat baik, usaha dia, ikhtiar dia, jumpa mu'alij, jumpa bomoh, jumpa dukun semua sebagainya, itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila dah jumpa tu baik pun takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau tak baik pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kadang-kadang orang sakit kena gangguan semua sebagainya, jumpa bomoh baik. Kadang-kadang sakit jumpa bomoh mati terus. Kadang-kadang tok bomoh pun mati juga. Berlaku kan? Orang ni sakit kena dengki, sihir semua sebagainya, jumpa tok bomoh tu yang mati. Sebab apa? Tok bomoh tu nak tolong orang tu kena sihir. Akhirnya tok bomoh tu kena mati dulu daripada orang yang sakit. Jadi semua benda yang berlaku ni dalam genggaman takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita pergi berubat, jumpa tu ustaz, jumpa muallim syar'i, ruqyah semua sebagainya ni pun telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jumpa orang yang sesuai, alhamdulillah. Kadang-kadang jumpa orang yang tak sesuai pula, pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sakit jantung. Sakit jantung makan ubat ni boleh ubat takdir Allah ke? Kita makan ubat tu pun takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kita sakit jantung, pergi cek doktor, doktor kata, oh ni 2 pam dah sumbat dah ni. Kan, 2 pam dah sumbat. Kemudian kena buat operation ke, kena makan ubat ke, apa ke. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar kita pergi jumpa doktor tu, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor tu bagi ubat ke, sebagainya pun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makan ubat tu, baik ke tak baik pun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sakit, makan ubat, makin sakit lagi. Ada orang sakit, makan ubat, Masya Allah, sihat terus. Sihat, makan ubat sihat. Ada orang sakit, makan ubat, mati terus. Jalan terus. Ada orang jalan terus. Sakit yang sama, ubat yang sama, makan, tapi kesannya berbeza-beza. Kenapa? Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhtiar kita, usaha kita pada satu perkara tersebut juga ialah sebenarnya dia pun dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya apa? Supaya kita dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam satu mana hadis, anna inda zanni abdi bi. Aku ini bersama-sama dengan sangkaan hamba aku. Bila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang baik-baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan sangkaan kita tersebut. Kita buat ibadat, buat amalan dengan sangka baik, Allah terimalah ibadat aku ni. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadat kita. Kita buat dosa, buat salah, buat silap, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh sangka baik, kita ni sangka baik, mudah-mudahan Allah terimalah taubat kita ni. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat kita. Sebab itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi SAW ajar. Nabi ajar kita kalau pergi jumpa orang sakit, orang yang nazak. Jumpa orang sakit, orang yang nazak, nak buat macam mana? Cerita tentang kebaikan-kebaikan dia. Orang sihat jangan cerita kebaikan dia. Orang sihat, jumpa Pak Ayah tengah sihat, cakap, Pak Ayah ni memang baik lah. Pak Ayah lah, sejak jadi pengurusi ni, masjid ni, surau ni gini, tambah itu, tambah ini, itu dulu, tak ada, ni dah tukar dah. Cerita. Orang sihat jangan cerita. Kenapa? Kalau dia riak, dia takabur, nanti amalan dia akan jadi sia-sia. Tapi orang yang dah nazak, orang yang sakit tenat ni, kita kena banyak cerita kebaikan dia. Ziarah orang sakit tenat, kena banyak cerita kebaikan dia. Supaya apa? Supaya dia ingat kebaikan dia, pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkat. Ni kita jumpa orang sakit, cerita keburukan dia pula. Ji, sekarang kau dah sakit dah. Dulu kau sihat, kau bukan main action kau main act lagi. Pantang orang silap sikit kau sound. Sekarang kau terlantar apa kau boleh buat? Dulu bukan main lagi, cepat je tangan kau. Anak orang syarap, pang terus. Sekarang tangan kau tak boleh angkat. Kita bukan orang. Kita bukan dia. Jadi dia pun akan makin rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang nak meninggal dunia, dah sakaratul maut, sakit tenat, cerita tentang kebaikan-kebaikan dia supaya apa? Pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangkaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun akan menjadi baik. Jadi tapi orang sihat jangan, orang sihat jangan cerita kebaikan dia. Nak cerita kebaikan dia belakang dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau ada orang puji dia depan dia, dia akan ambil batu baling orang tu. Kamu ni baiklah Abu Bakar kan, kamu ni sahabat Nabi SAW, kamu ni ahli syurga lah. Bakar dia ambil batu, baling tu orang tu. Kata, kamu ni nak bunuh aku. Kamu ni bukan nak puji aku, nak naikkan aku, tapi kamu ni nak binasakan aku dengan sebab kata-kata kamu. Jadi begitulah keadaan dia. Kalau orang puji kita, kita hari ni orang puji rasa seronok. Bila orang kutuk kita, kita rasa marah. Sebenarnya kita sepatutnya orang puji kita, kita kena marah. Nak puji jangan depan-depan aku. Pujilah kat Facebook ke. Ramai sikit boleh baca. Ni kat sekolah Faizin je. Orang lain tak tahu pula. Jadi macam gitu keadaan dia. Jadi bukanlah bermakna apa tu kalau kita buat amalan secara terang-terangan disebut orang tu kita tak ikhlas. Kenapa? Dua-dua ada kelebihan. Buat amalan secara sembunyi ada kelebihan dia. Buat amalan sedekah secara terang-terangan pun ada kelebihan dia masing-masing. Orang yang buat amalan secara sembunyi
Alasan dia nak jaga hati dia. Orang yang buat amalan serang-terangan supaya apa? Supaya orang lain dapat ambil iktibar buat perkara yang sama. Bukan untuk dia riak pun. Bukan dia untuk menunjuk-nunjuk pun. Sama ada dia nunjuk riak tak riak tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan kerja kita nak nilai hati orang. Kerja kita bukan tengok hati orang, tengok hati aku ni. Hati aku ni apa pasal ni? Sakit hati dengan orang ni. Nampak buruk orang je. Kita kena risau hati kita. Hati orang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penerangan semua penggunaan asbab, menggunakan ubat, berusaha dengan jampi serapah, yakni ruqyah untuk kesembuhan daripada penyakit, penggunaan perisai untuk menyelamatkan diri daripada dicederakan musuh, menggunakan payung untuk diselamatkan daripada hujan dan lain-lain, adakah boleh mengubah takdir? Seorang itu ditakdirkan untuk mati sakit, tetapi kerana dia makan ubat maka dia tak mati. Betul ke jadi macam itu? Nabi SAW menjelaskan ketidakfahaman itu. Sahabat tanya sebab dia tak faham. Jadi Nabi pun menjelaskan tentang perkara tersebut. Nabi SAW beritahu sebagaimana seorang itu ditakdirkan untuk sakit, begitu juga ubat mana yang dia akan makan telah ditulis. Sama ada dia sembuh ataupun tidak, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perisai yang digunakan ketika perang, boleh selamatkan dia ataupun tidak, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditulis semuanya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada kita. Perintah Allah kepada kita ialah untuk menunaikan perintahnya, bukan mencari masalah takdir ni. Untuk mengetahui tentang takdir ini ditaklifkan ke atas kita. Tentang takdir ini tidak ditaklifkan ke atas kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak ni supaya apa? Allah rahsiakan takdir apa semua sebagainya supaya apa? Supaya kita ni sentiasa berusaha ke arah kebaikan. Supaya kita sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sentiasa menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh kita bahaskan. Macam mana ni kata takdir ni? Gini, kalau gitu tak payah buat apa-apa lah. Ini terhadap ada takdir lah. Bukan macam gitu. Jadi perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ni berusaha ke arah takdir yang baik. Berusaha ke arah takdir yang baik, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada satu ketika sahabat duduk cerita, duduk bahas tentang takdir, bahas tentang takdir ni. Takdir begitu, takdir begini. Merah muka Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, aku ni dihantar bukan untuk benda gini. Bukan untuk bahaskan benda ni je. Tapi supaya apa? Supaya bawa manusia kepada iman yang sempurna. Bawa manusia kepada amal yang soleh. Bawa manusia kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu dalam satu mana hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan dia. Bukan nak bahaskan benda yang tak apa-apa ni. Bahas, amal tak juga. Bahas, sampai tak juga. Tak ke mana, duk bahas je. Jadi agama tu kat mana sekarang? Agama tu sekarang ni agama duduk dalam kaset, duduk dalam CD, dalam radio, dalam kitab. Tapi dalam kehidupan manusia tak ada. Dia dibahaskan saja. Jadi amalan agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk ditatbikkan, diamalkan dalam kehidupan kita.